Okay, Assalamualaikum dan selamat datang. Dengar tak? Waalaikumsalam, Madam. Dengar? Dengar. Okay. So, Madam mudah memandangkan dah pukul 12.35. Okay. Ada lagi 5 orang tak masuk. Bukan 5 orang. Lagi 7 orang tak masuk. Okay. Okay, so kita dah habiskan chapter 3. Dah tak? Dah. So hari ni kita akan masuk new chapter. Okay. Which is chapter 4. Genetic inheritance. Okay. Pernah belajar tak genetic inheritance? Benar. Pernah? Semua pernah? Waktu sekolah? Ke? Oh, okay. So tak ada masalah lah. Okay. Cuma saya akan brief sekali lagi. Saya tak sure sama sebiji kau belajar ataupun lain sikit. Okay, so untuk hari ni kita mula dengan Mendelian genetics lah, iaitu monohybrid dengan dihybrid. Sebelum kita masuk kepada monohybrid dengan dihybrid, kita akan tengok dulu terms-terms ataupun terminologis yang kita akan guna dalam ni. So penting untuk fahamkan dulu apa beza setiap satu term sebab ramai orang still confused lah. Okay, so yang pertama adalah gene. So tahu tak gene tu apa sebenarnya? Tahu tak gene tu apa? Jin. Tahu tak jin tu apa? Genetik lah. Jin tu adalah genetik. Kat mana awak boleh jumpa jin? Kromosom. Kat kromosom. So basically, awak tahu ini adalah kromosom. Betul tak? Okay. So dalam kromosom ni, kromosom is made up of DNA lah. Awak tahu ada strand of DNA kat dalam ni. Betul tak? Betul. Okay, so kalau saya zoom in a part of DNA ni, awak akan nampak lah dalam tu macam ni lah kan, standard lah. Ini adalah DNA kita. Okay, so certain parts of the DNA kita panggil sebagai gene. Faham setakat tu? So kat sini dia kata segment of DNA yang serve as a unit of hereditary information. Maknanya dia ada certain sequence ataupun genetic sequence yang membawa hereditary information kita. Apa tu hereditary? Apa tu hereditary? Pewarisan. So dia bawa gene yang kita warisi. So awak tahu kalau kromosom ni kita akan dapat half daripada parents, each parents lah. So kita akan dapat half alias itu 23 kromosom tu kita dapat 23 daripada mak, 23 daripada ayah. So basically gene-gene yang kita bawa ni adalah pewarisan daripada mak ayah kita. About specific traits. Traits tu adalah apa? Traits tu apa? Tahu tak traits tu apa? Perwatakan kan? Melayu dia. Yes, ciri-ciri ataupun perwatakan. Traits tu lebih kurang macam phenotypes lah. Okay, so awak tahu gene dia adalah satu segmen of DNA ataupun specific sequence dekat dalam DNA yang coded untuk certain hereditary information kita. Okay, dan setiap gene ni, okay, awak tahu dia ada coding-coding dia sendiri dan dia code for certain traits lah. Traits ni adalah perwatakan ataupun ciri-ciri. So perwatakan atau ciri-ciri yang ada kat kita. Contoh paling mudah saya cakap, katakan kita nak tengok perwatakan ataupun warna mata kita, warna yellow, betul tak? So apa yang menyebabkan warna mata kita yellow? So mestilah kita kena tahu ada ciri-ciri benda ni kita dapat daripada coding ataupun gene yang dibawa daripada mak atau ayah kita, betul tak? Betul? So gene ni dia codes lah, okay, ataupun encodes for traits. Okay, ada tu satu gene dia encode satu benda. Ada tu banyak-banyak genes baru boleh encode satu benda. Contoh yang benda macam tu warna kulit. Warna kulit kita bukan ada dua, black dengan white, tak. Ada kuning langsat, kuning lemon, ada macam-macam, betul tak? So dia punya variation tu sangat subjektif, sangat banyak. Disebabkan lebih daripada satu gene kontrol ciri-ciri tersebut. Faham tak? Faham tak setakat tu? Faham, okay? And then kita tengok alleles. Okay, so kalau tengok alleles pula, macam saya cakap, benda ni kalau kita kita besarkan dia, so basically
Ini dah condense kan. Kalau kita buka dia akan jadi macam itu tak. So macam mana kita tahu certain part, contohnya saya highlight part ni. Okay, part ni. Ni adalah locus kita panggil. Locus tu adalah specific position of a gene. Nampak ni. Specific position of a gene ataupun alel dalam kromosom. So ini adalah position yang ada gene tentang warna mata contohnya. Faham setakat tu? Faham? Okay. So kalau saya buka, maksudnya dekat sini kot. Benda yang samalah, benda ni ada kat sini. Okay. Okay. So ini adalah kawasan yang ada mata, gene untuk mata. Okay, setakat tu faham Tapi, so should be dekat sini dia akan ada gene of eye color. Tapi dia takkan tulis macam tu. So kita ada alternative form untuk tengok gene tu. Okay, alternative form itulah kita akan panggil sebagai alleles. Okay, faham? Kita short formkan dia, katakan warna kat sini yellow kan. Okay, so kita buat Y. Y besar dengan Y kecil. Okay, so kita buat Y. So dekat sini ada huruf Y, dekat sini ada huruf Y. Saya buat Y besar dengan Y kecil. Nampak tak? Jelas tak nampak? Sini Y, sini Y. Itu dekat locus kita lah, dekat locus kita yang bawa G. So satu locus Y besar, satu lagi locus akan ada Y kecil. Satu kita dapat daripada mom, satu kita dapat daripada dad lah, dua. Okay, so kita ada Y besar, Y kecil lah sekarang. Itu contoh dia. Okay, so satu gene secara tak langsung akan ada berapa alel? Dua alel. Dan dua ni located at satu locus. Locus adalah tempat. Jelas tak setakat tu? Jelas? Jelas. Okay. Faham So basically benda ni, satu kromosom ni sebenarnya daripada dua kromosom lah. Satu daripada mak, satu daripada ayah lah. Betul, kalau kita pisahkan dia sentromnya tu dapat satu daripada mak, satu daripada ayah. Jadi macam tu. Okay, faham setakat tu? Faham Okay, dan apa yang saya tulis ni, Y ni, ini kita panggil sebagai genotype. Okay, iaitu genetic composition. Kita gabungkan alleles tu, dia membentuk genotype. Okay, faham Setakat tu faham? Dan genotype ni akan menunjukkan sejenis physical appearance ataupun perwatakan ataupun ciri-ciri which kita panggil sebagai phenotypes. Tak dapat, terus tanya saya. Saya boleh ulang balik. Jelas tak setakat tu? Jelas. So, okay, sebelum saya bagi tahu apa contoh phenotype untuk ni, kita tengok yang point ke F dengan G ni. Kita ada homozygous dengan heterozygous. So untuk alel, okay, sebelum saya go further, untuk alel saya tulis tadi Y besar dan Y kecil. So basically benda ni adalah secara general ataupun secara normalnya dia akan cakap kita guna dua jenis lah. Kita guna capital letters dengan small letters lah. Okay, biasanya Y besar kita kira sebagai dominant allele, Y kecil kita guna untuk recessive allele. So alel ada dua jenis lah, dominant ataupun recessive. So bila kita gabungkan alel-alel ni, dia boleh jadi Y besar Y kecil atau Y besar Y besar atau Y kecil Y kecil. Betul tak? Dia ada tiga jenis genotype. Dia ada tiga jenis genotype kita boleh guna kalau alel tu ada dua jenis. Okay, faham setakat tu? Oi, faham tak? Faham tak? Faham. Okay, so next kita tengok homozygous dan heterozygous. Apa beza homozygous dengan heterozygous? So homozygous cakap kat sini pair dia identical. So identical tak kisahlah huruf besar ke, huruf kecil ke, dominant ke, recessive, asalkan dua-dua sama. So antara 1, 2 dengan 3, yang mana homozygous? 2 dengan 3. 2 dengan 3. Ini adalah homozygous. Yang hetero yang mana? Satulah, sebab dia tak identical. Dia tak identical to each other. So ini adalah heterozygous. Simple. Faham cakap tu? Faham? Just back to the back kepada alel saya cakap tadi. Kita panggil dia dominant alel. Dominant. Pernah dengar perkataan dominant tak? Mendominasi sesuatu.
Orang yang perangai dia suka mendominasi sesuatu ni, dia takkan kalah. Dia lah nak dominan dan semua dia je lah nak selalu menang. So macam tu juga perangai alel dominan ni. Dia tak nak kalah, dia lah nak menang. So basically dominan alel ni alel yang akan fully express bila dia ada dalam homozygous ke heterozygous. Senang cerita, dia tak pernah kalah. Dalam general lah saya cakap ni, dia tak pernah kalah. So kalau gabung Y besar ataupun Y besar, Y kecil, siapa menang? Y besar. Y besar tetap akan mendominasi dia punya dia akan express ni tunjuk dia punya karakteristik ataupun dia punya traits. So basically tadi kita cakap Y besar adalah untuk yellow. So mata yang ni akan jadi warna apa? Katakan Y besar yellow, dominan yellow, Y kecil recessive white. So yang ni jadi apa? Y besar yellow. Y besar Y kecil apa? Yellow. Kalau Y kecil apa? White. So nampak betapa lemahnya risasi ni. Dia hanya boleh menang ataupun dia hanya boleh express, can only be expressed dalam homozygous recessive. Dalam heterozygous dia tak boleh express. Faham setakat tu? Faham? Okey. Dan kita tengok yang terakhir adalah true ataupun pure breeding. Organism yang homozygous untuk particular trait, so tak kisahlah homozygous apa pun, so dia akan produce the offspring with same trait. Contohnya Y besar dengan kahwin dengan Y besar. So benda ni adalah homozygous lah. Of course dua-dua homozygous, anak dia sebiji akan dapat. Ataupun Y besar, semua anak dia akan ikut bapak dia sebab kita ada homozygous trait kat sini, iaitu true breeding ataupun pure breeding. Ni pun true dengan pure breeding. Faham tak maksud saya? Faham? Dia sama dua-dua. Okay, so itu untuk semua terminologis yang kita belajar. Jelas tak setakat ni? Jelas. Okay, so next kita akan terus tengok kepada dua jenis cross, iaitu self cross dengan test cross. So apa maksud self cross? Maksud self cross cross diri sendiri kan. Okay, itu adalah self cross, cross diri sendiri. So cross between individuals from the same generation. So contohnya saya crosskan benda yang sama lah, F1 generation dengan F1 generation yang sama. So ini adalah self cross. Kita cross dengan genetik ataupun benda yang sama ataupun keturunan spesies yang sama. Itu adalah same generation lah, F1 dengan F1. Tapi kalau test cross adalah cross of individual of dominant phenotypes. Dominant phenotypes ni tak kisah. Dominant phenotype boleh jadi apa? Homo atau hetero. Betul? Ni contohlah saya buat H. Boleh jadi mana-mana. So kita ni tak tahu dominan ni apa. Kita nak cari dominan ni apa. Kita nak tahu dia ni homozygous dominant ke heterozygous. Kita tahu dia ni dominant. Katakan hair colour. Hair colour dia black. So kita guna huruf H. Saya tahu hair colour dia black. Saya tahu dia adalah dominant. Tapi saya tak tahu genotype dia apa. So waktu ni kita akan guna test cross. So macam mana kita buat test cross? Kita akan crosskan dengan homozygous recessive. So asalkan kita nampak dia test ataupun dia crosskan dengan homozygous recessive, which is kat sini white colour lah contohnya kan. Sebab dia black, satu lagi white contoh. So saya boleh dapat tahu apakah genotype dominan yang kita maksudkan. Faham tak? So basically saya tak tahu belakang ni apa. Saya nak tahu belakang ni apa. So saya akan crosskan dengan homozygous recessive. Ini adalah test cross. Kita nak test. Secara logiknya kalau saya bagi tahu awak, okay. Secara logiknya, kalau semua anak dia black colour hair, awak boleh teka tak parents yang kita tak tahu ni homozygous ke hetero? Tak boleh? Tak. Boleh ke tak boleh? Sebab kita buat test cross ni. Boleh. Okay. So macam saya cakap tadi, H besar black, H kecil white kan. Anak dia semua black. So bapak dia ataupun mak dia ni hetero ke homo? Mana salah satu je ni? Homo.
Homo, Homo. iaitu H besar, H besar. Tak mungkin hetero. Betul? Kalau hetero, dia boleh keluarkan gene resesif, ni boleh keluarkan gene resesif. So anak dia at least satu akan ada homozygous resesif. Betul? Tapi kat sini tak ada anak dia yang homozygous resesif. Semuanya dominan. So mestilah salah seorang parents dia homozygous tu. Tak mungkin lah dia ada resesif allele. Faham tak maksud saya? Siapa tak nampak benda tu? Kalau kita buat H besar, kita buat test cross, okay, test cross, dia akan turunkan alel H, yang ini akan turunkan alel H kecil. So semua akan jadi macam ni, simple. Semua akan black. Yang ni faham? Tapi kalau saya buat H besar, H kecil, H kecil, H kecil, yang ini dia boleh keluarkan dua jenis alel. Yang ni satu lah kan. So bila kita crosskan, akan ada anak H besar, H kecil, H kecil, H kecil. So 50% black dan 50% lagi white. So salah lah kalau saya kata dia adalah heterozygous dominant. Heterozygous. Sebab tadi yang saya cakap anak dia semua black colour. So dia adalah homozygous. Faham tak? Faham tak? Macam kenapa kita nak buat test cross ni? Faham. Sebab tu syarat dia kita test cross tu dengan homozygous recessive. Jelas tak tu? Jelas. Jelas. Okay. Next kita masuk kepada Mendel atau Mendel's experiment. So kenal tak Mendel ni siapa? Kenal. Semua orang kenal So senang nak belajar kan. So Mendel ni adalah nama dia Gregor Mendel 1822 hingga 1884. Dia punya jangka hidup lah tu bukannya tarikh dia buat eksperimen lama macam tu. Okay, dia adalah Austrian monk. Monk ni apa? Monk tu apa? Saintis ke? Apa tu monk? Pernah dengar? Yes, dia macam orang beragama macam tu lah, macam dia macam benda gitu Sami dia orang lah, okay. So Austrian monk yang study inheritance, okay. So dia study inheritance tapi dia tak tahu nak study inheritance dalam tumbuh-tumbuhan apa. So dia tends to choose garden peas. Tahu tak garden peas apa? Kacang peas lah. Kacang peas lah kan. Nama dia adalah Pisum sativum. Okay. Dia grow dekat depan rumah dia je, dekat vegetable garden. Okay. Dan ada sebab kenapa dia pilih kacang peas dan dia tak pilih buah lain ataupun pokok lain. Sebab pertama, ada 4 sebab. Sebab pertama dia grow easily in a large number. Cuba awak imagine kalau dia tanam pokok durian. Adakah pokok durian senang nak tumbuh? Tak, itu satu hal. Satu lagi short life cycle. Kalau saya tanam pokok durian, saya nak tunggu musim buah, nak tunggu pokok tu besar, tunggu musim buah. Tak mati dulu sebelum buat kajian, betul tak? So dia kena pilih yang sesuai dengan dia lah. So sesuai dengan situation, sesuai dengan yang mudah nak hidup. So yang pertama, kedua ni awak boleh fikir logik. Pertama dia mestilah kena hidup dengan mudah. So macam kacang peas ni tak senang nak jaga, senang nak hidup dan life cycle dia sikit. Kalau awak belajar reproduction untuk plant, awak akan tahu ada banyak jenis plant. Ada yang life cycle dia full tu pun sangat lama. Ada tu hanya berbuah ikut musim. Ada tu sekali berbuah je dah habis macam pokok pisang kan. So benda-benda macam tu, jenis-jenis plant macam tu kena take note lah. Macam tak sesuai lah kalau kita nak buat kajian, betul tak? So dia pilih yang grow easily dalam large number. Pokok peas ni large number, boleh tumbuh banyak. Tak perlu susah-susah, tak makan space satu kan, tapi tak ada lah kat sini. And then short life cycle, pollination dia senang untuk dikontrol dan dia ada easily observable character. So kita nak study pasal traits, itu karakteristik ataupun ciri-ciri, dia carilah tumbuh-tumbuhan yang senang sangat untuk dia observe. So apa karakteristik yang dia observe dalam pea plant? Okay, so dalam pea plant antara benda yang dia observe adalah karakter dia adalah seed shape. Okay, seed shape ada 2 jenis. Satu jenis bulat, betul, ataupun satu lagi jenis wrinkle. Nampak? Faham? Satu warna dia warna green, satu lagi warna yellow. So gabungan ni boleh jadi ni dengan ni, tak kisahlah. Bagi contoh. Okay. Pot shape dia. Pot shape kalau awak tahu pokok pea macam ni kan. Betul tak? Dalam dia ada kacang.
So ada dua jenis pot shape iaitu satu inflated, satu constricted. Okay, research sekejap. Okay. Senang. Sebab apa? Awak tulis je Mendel memang confirm akan keluar. So tengok ni. So ini inflated, yang constricted dia macam jenis wrinkle. So logiknya wrinkle ni akan ada dalam constricted punya lah. Betul tak? Betul tak? Betul. Okay. And then kita tengok yang ketiga adalah pot color tu sendiri. So pot color tu ada dua jenis. Sama ada warna yellow ataupun warna green. Sama dengan warna kacang lah. Ada yang warna yellow, ada yang warna green. And then flower color. Ada yang warna purple, ada yang warna white. And then flower position ada axial dengan terminal. Kalau axial dia kat tengah-tengah. Kalau terminal bunga dia hanya kat ujung. Nampak? Bunga dia kat ujung. Itu beza dia. Flower position dan plant height. Ada yang tinggi, ada yang rendah. So banyak sangat karakteristik dalam pea plant ni yang dia boleh observe untuk berkajian dia. Okay, faham setakat tu? Faham? Faham, madam. So dia, apa dia? Ada soalan ke? Faham Okay. So Mendel start dia punya breeding ni, dia crosskan to true breeding lah. Okay, so true breeding tu maksudnya yang homozygous. And then dia track, oh ada macam ni, dia track sampai 3 generation. So generation pertama kita panggil parental generation P. Anak pertama punya generation kita panggil F1 dan yang kedua kita panggil sebagai F2. So benda ni banyak sangat awak akan tengok sepanjang awak belajar Mendel's law. Okay, ataupun kita punya genetic inheritance ni banyak akan jumpa. So P stand for parentals, ini adalah F1 generation, ini adalah F2 generation lah. Okay, so ni mak ayah awak, ni anak awak. Contoh dia, 3 generasi berbeza. Okay, so dia buat self cross dengan self cross of monohybrid dengan dihybrid. So benda yang kita tak tahu sekarang, tak belajar lagi adalah monohybrid dengan dihybrid. Keywords yang kita boleh nampak adalah mono dengan di, which is saya rasa dah banyak kali kita jumpa dari chapter 1. Mono tu apa? Di tu apa? Monosaccharide, disaccharide. Apa beza dia? Satu, dua. Satu karakter dengan dua karakter. Okay. Faham So satu karakter ataupun dua karakter. Kalau saya cakap tadi yang kita buat H besar, H kecil, Y besar, Y kecil ni satu karakter ke dua karakter? Saya duk observe tadi. Dua? Satu. Karakter. Satu ciri-ciri ke dua ciri-ciri? Satu. Satu je. Kita cakap pasal warna mata je. Kalau dua karakter ni contohnya saya compare, okay, warna mata dengan warna rambut. Itu adalah dua karakteristik berbeza. Itu adalah dihybrid. Monohybrid saya cakap pasal colour of eye sahaja. Ataupun hair colour. Ataupun size of nose. Hidung kemek, hidung tinggi. Benda macam tu. Satu sahaja. Tapi dihybrid ni adalah dua. So basically katakan hair colour tadi H kan kita guna kan. H besar, Y besar, Y besar. Ini adalah dihybrid. H untuk hair colour. Y untuk eye colour. Tak semestinya dua-dua kena colour. Tak kisah apa-apa asalkan dia berbeza. Jelas tak setakat tu? Jelas. Faham Faham. So kita akan tengok Mendel's first law iaitu law of segregation dengan Mendel's second law iaitu law of independent assortment. Pernah dengar tak independent assortment? Pernah dengar tak? Kat mana? Video lecture. Kat mana? Video lecture? Oh Allah. Saya tak nak tengok video lecture punya yang saya ajar. Tak pernah dengar? Saya tak pernah sebut. Law of independent assortment. Pernah dengar independent assortment? Pernah. Kat mana? Kat mana?
Yasmin, kat mana Yasmin? Dekat metaphase Yes. Yes, kat metaphase 1. kena Ada dekat independent assortment, ada dekat metaphase 1. Okay, iaitu yang menyebabkan berlakunya variation. Betul tak? Dia align dekat dekat metaphase plate randomly, assorted independently. Itu adalah independent assortment kalau awak ingat lagi. Ingat tak? Masih tak ingat yang lain? Ingat ke tak ingat ni? ingat. Ingat. Dan ingat kan semua kan? Okay, tak apa. Okay. So, macam saya selalu cakap, bila awak belajar apa-apa, awak kena selalu relate dengan benda yang sebelum ni awak belajar. Sebab benda tu keep repeating dan awak tak akan nampak benda tu banyak. Kalau awak perasan lah, banyak sangat benda yang saya dah cakap banyak kali. Chapter 1 ada kat chapter 6. Chapter 2 pun ada kat chapter 6. Chapter 1 ada kat chapter 2. Chapter 4 ni pun ada lagi kita belajar benda chapter 3. So, benda tu sentiasa link together. Sampai habis pun benda tu hanya ada. Ada. So basically kalau awak rasa benda ni macam benda baru je, maksudnya awak tak khatam elok-elok lagi lah yang sebelum ni. Sebab tu saya nasihatkan, fahamkan betul-betul dulu chapter-chapter sebelum ni, barulah awak akan rasa mudah untuk chapter-chapter yang akan datang. Faham? Faham tak? Jangan tinggal lah. Saya cakap dari semula, jangan tinggal. Tinggal lama sikit habis, tak ingat benda, macam tak pernah belajar. Itu hakikat dia, okay? So kita pergi kepada Mendel. So sebenarnya Mendel ni, dia ada 2 law. Okay, Mendel's law. So dia ada 2 law. Kita ada first law dengan second law. Okay, so first law kat sini dia cakap, during gamete formation, the 2 alleles carried by individual parent must be separated to form a single gamete. Okay, so bila sebut separated, awak ingat lagi dengan mitosis ke meiosis, stage mana yang berlaku separation? Separate, kromosom ataupun allele start to separate. Mana? Anaphase. Anaphase. Yes, anaphase. So kalau ingat lagi, saya ajar daripada macam ni, dalam tu dia akan jadi macam ni. Betul? Betul tak? Yes, betul. Dan dekat sini dia cakap carried by individual parents. So dia mestilah meiosis bukan mitosis. Betul? Betul. Okay. So gamete formation, the 2 alleles carried by individual parent must be separated form a single gamete. Okay. So dia punya first law ataupun basis of this law kita tengok dekat anaphase 1. Okay. Yang kedua adalah Mendel's second law. Mendel's second law macam saya cakap tadi, independent assortment. Dekat mana dia align independently, okay, assorted independently, mestilah dekat metaphase split kan. Yang homologous tu kan, okay. So dia dekat metaphase 1. So yang ni basically yang ni lah, dia separate tu, homologous chromosome, betul tak? Okay, so phase dia adalah metaphase 1. Nama phases ni adalah based on nama law ni kalau perasan. Nama law based on nama phases ni. Anaphase adalah apabila kromosom tu segregate. Segregate bermaksud berpisah. Okay, faham? Law of independent assortment bermaksud dia sorted ataupun dia align independently. So basically nama ni datang dari phase tu sendiri. So kena fahamkan maksud. Law of segregation pasal apa? Oh, pasal dia orang berpisah. So awak dah tahu maksud dia kat sini. Biasa sangat soalan tanya, give definition of Mendel's first law ataupun give definition of law of segregation. So awak kena faham lah dekat sini, during gamete formation, ayat yang sama, in 2 alleles carried by individual parent must be separated. So parents yang sama dia bawa gametes, 2 gametes tu dia kena separate. Itu adalah yang satu parent bawa 2 allele kan, A besar, A kecil. Benda ni kena separated. Itu maksud dia. Faham tak? Faham tak? Faham. Tak faham tanya. Ni mak bawa A. So benda ni kena separate dia cakap. Supaya tak adalah awak dapat A, lepas tu bapak bagi lagi A. Salah ni kan. Okay. So basically kecuali traits tu dikontrol oleh lebih satu gene. Itu lain lah. Tapi basically dia cakap kena berpisah. 2 alleles carried by individual parent. Ni mak bawa, ada 2 allele dia akan bawa. Tapi dia kena separated to form a single gamete. So dia punya phases ni akan start pada anaphase 1. Okay, betul. Dan dia akan complete pada anaphase tu lah. Betul tak? Betul tak ni? Faham?
Sama juga dengan gamete formation, dia kata setiap satu allele daripada satu gene akan assorted independently dengan allele of another gene. So itu pun sama, kalau perasan dia beratur ikut jandia dengan gene lain, itu adalah metaphase 1. Okay, faham setakat tu? Faham. Kita kena banyak buat latihan lah tajuk ni. So saya explain. Okay, sekejap saya fikir. Okay, saya ajar monohybrid dulu. Okay. So untuk mana? Boleh ni tak? Boleh hadang lagi tak ni? Boleh, madam. Boleh. Betul boleh? Betul, madam. Okay, so genetic cross between dua parents that differ in one character. Kita assume karakter dekat sini saya nak cakap eye colour. Asyik guna eye colour je sebab senang sikit tu tak. Eye colour, okay. And then the character has two traits lah macam biasa. Eye colour contohnya ada dua traits. Okay. Tak naklah eye colour, karakter dia ketinggian dah senang. Ketinggian dia height lah kan. Height of the child ke apa height lah, okay. So alel yang digunakan kat sini mestilah ada dua alel. Okay, iaitu kalau tall kita guna huruf T besar. Kalau dwarf ni macam orang apa? Kerdil. Orang kedil. Macam dahsyat sikit lah word dia, tapi memang biasa dia guna dwarf lah jadi untuk plant . So T besar dengan T kecil. Ini benda yang saya bagi kat awak, okay. And then kita try buat self cross. Apa maksud self cross saya cakap? So test self cross dengan diri sendiri. So sekarang adakah ini monohybrid ataupun dihybrid? Kita nak buat cross mono ke di? Mono. Okay. So sekarang nak buat mono tanpa tengok buku, kita try buat. Boleh? Okay. So saya ada dua alel. Saya ada T besar dengan T besar. So basically saya kena start daripada P lah, parents dia lah kan. So dekat sini parents saya akan assume mak dia tinggi. Tak naklah bapak dia tinggi, mak dia dwarf. Okay, dan saya suruh buat cross of test cross, self cross. Saya nak awak buat self cross untuk F1 generation. So awak kena start daripada parents. So wajiblah awak tulis P. So untuk tall, kita assume ayah dia T besar. Dan mak dia T kecil. Of course lah T kecil. Sekarang bagi tahu saya gene ataupun alel apa yang akan dikeluarkan oleh ayah dia. T besar. Okay, bulat Untuk alel kita kena bulatkan. So semua T besar. Untuk mak dia? T kecil. Semua T kecil. Betul setakat tu? And then kalau saya cantumkan dua-dua ni, iaitu berlaku proses yang sepatutnya lah kan. Okay, itu fertilization apa semua. Lahirlah F1 generation, iaitu apa dia? T besar, T kecil. So saya akan tulis F1 genotype, T besar, T kecil. F1 phenotype saya apa? Ni apa ni? T besar ni melambang apa? Tall. Okay. Okay, back to question. Saya suruh buat self cross untuk F1. So kita dapat F1, saya nak self cross kan. Saya akan cross dengan apa? T besar, T kecil. Yang sama, iaitu tall juga. Okay, so kita pergi balik semula. G pula, gene ataupun alel yang dikeluarkan. Untuk yang ni apa alel dia keluarkan? T besar. T kecil. Dua alel yang berbeza. Yang ni Besar, kecil. lepas tu saya kena gabungkan. So yang pertama akan dapat T besar, T besar, T besar, T besar, T kecil, T besar, T besar, T kecil. Kalau saya nak tulis T kecil, T besar boleh tak? Tak boleh. Boleh, tak salah. Dia benda yang sama. Cuma general dia memang kita biasakan tulis yang dominan kat depan. Faham? So kita kena biasakan tulis dominan kat depan. Faham tak? Benda yang sama tapi
kita biasakan tulis dominan kat depan. So ini adalah F2. Betul? F2 genotype. F2 genotype. So F2 phenotype ini apa? Tall, Tol. dwarf. Okay, nampak? So kita check dengan jawapan kita. Tall, dwarf. So ratio untuk genotype kita dapat genotype yang sama 2 je kan? So ratio untuk genotype 1 T besar, 2 T besar T kecil, 1 T kecil, 1 ratio 2 ratio 1. Tengok genotypic ratio untuk self cross semuanya mesti 1 ratio 2 ratio 1. Kalau tak dapat salah. Faham? Itu genotypic ratio. Tengok phenotypic ratio kita mesti dapat 3 ratio 1. Ya, kita dapat 3 tall, 1 dwarf. Faham tak? Faham. Senang je kan? Itu kalau mono, hybrid. Kalau test cross. Self cross. Sekarang kita try self cross. So kalau self cross, saya tak bolehlah cross dengan T besar kan. Test cross kena crosskan dengan apa? T kecil. T kecil. So saya akan crosskan dengan T kecil ni apa? Dwarf. Okay, so apakah gene saya untuk yang pertama ni? T besar. Kecil. Okay, ni T kecil je lah semua. All T kecil lah. Benda sama tak payah repeat. Okay, faham cara penulisan dia? Macam tadi kita buat semua benda sama kan? Tak payah repeat. Kita buat all T kecil. So yang ni adalah F2 generation saya. So saya akan crosskan. Jadi apa? T besar, T Kecil. Ini F2 genotype. F2 phenotype jadi apa? Tall, dwarf. So untuk ratio genotype saya dapat apa patutnya? Satu juga. 1 ratio 1. 1 T besar, 1 T kecil. Dan phenotype pun sama. Saya dapat ratio 1-1. Dan kita check adakah betul? Yes, kita dapat 1-1. Dia dapat 2 sebab dia pecahkan benda ni T kecil kan. So kita macam tak boleh biarkan 2 dia kena 1 ratio 1. Kecilkan nombor tu. Faham? Faham setakat tu? Oh, senang. Saya rasa chapter ni sangat senang. Sangat best sebab benda ni awak tak payah hafal dan awak macam main-main kan. Macam buat main-main gitu kan. Okay. So jelas tak ni? Jelas. Lepas tu nak sama lagi? Dah hybrid? Diam terus semua. Nak sama lagi? Dah hybrid? Boleh. Boleh juga, okay. Boleh juga kita buat. So besok kita buat banyak-banyak asyik kan. Tak habis lagi tapi boleh buat kan. Okay. So sama je sebab benda sama kan. So saya continue terus. So beza dia dah hybrid saya kata apa? Dia involve 2 karakter. Okay, dia involve 2 karakter. Kenapa ni? Kenapa? Okay, tak kisahlah. So dia involve 2 karakter. Dan each character controlled by different gene located on different chromosome. So dia bukan dalam satu kromosom yang sama. Contohnya, okay, tak nak. Okay, so satu kromosom yang ni eye color. Satu lagi kromosom apa dia? Hair. Color juga. Okay, hair color. Kita ambil color-color ni. Okay, faham sangat tu? So 2 kromosom beza tapi kita nak cerita benda yang sama. So kita cerita pasal 2 benda lah. Kat sini kita ada eye color dengan hair color. So saya tak nak ikut apa dia bagi. Kita try buat. Okay. So eye color katakan saya bagi kat awak yang ada warna yellow. Mata warna kuning. Huruf besar. Mata warna merah. YBC. Okay. Faham? Boleh setakat tu? Boleh. Walaupun tak berapa nak masuk akal kan. Kita bolehkan aja. Hair color warna blue.
saya kira B besar. Warna green, saya kira B kecil. Boleh? Beres? Boleh terima hakikat benda ni? Boleh. So ada berapa Boleh. karakter? Berapa karakter kita observe kat sini? Dua karakter. Kita observe dua karakter kat sini. So kita try buat dihybrid self cross. Awak tengok kalau saya kata, okay, cuba buat dihybrid self cross kalau mak dia perempuan kan. Mak dia adalah yellow dan green. Ayah dia pula, decide, ayah dia adalah yellow dan blue. Tak boleh. Bukan tak boleh, tak nak lagi. Saya nak mak dia yellow dengan blue. Ayah dia red dengan green. So kita kena assume mak ayah dia homozygous. Saya bagi tahu kita mak ayah dia homozygous. Dua-dua homozygous. So basically what happened is, bagi tahu saya mak dia punya genotype. Y besar. B besar. B besar. Tak boleh macam tu. besar. Kita kena lengkapkan satu persatu karakteristik. Yes, Y besar. Y besar. Y besar. B besar. B besar. Okay, saya crosskan dengan bapa dia. Y kecil. Y kecil. Y kecil. B kecil. B kecil. Okay, and then gametes dia. Y besar. B besar. All Y besar. All Y besar dengan B besar saja. Ini kita gabung. Kita ambil satu-satu, okay? Dan anak bapak dia. All Y kecil. B kecil. Kalau saya gabungkan dua-dua, F1 generation yang saya akan dapat adalah Y besar. Y besar. Y kecil. okay, susun balik macam tadi, okay? Susun balik macam tadi iaitu ikut dia punya karakteristik yang sama. So Y besar, Y kecil, B besar, B kecil. So ini adalah genotype. Kalau F1 phenotype ni kira apa ni? Y besar, Y kecil ni apa? Yellow eye, blue hair. Okay. Blue hair. Okay, faham tak? Faham. Faham. Sekarang saya nak awak buat self cross. Saya nak crosskan dengan apa? Y besar. Y kecil. B besar. B kecil. Okay. So, next saya akan turunkan gametes. Gametes apa yang ada kat sini? Banyak jadi di sini. Y besar. Y besar. B Jap. Kita kena gabung kan, huruf berbeza-beza bila alal, betul tak siap? So, betul. kita tengok Y besar dulu. Y besar boleh pergi dengan apa? Y besar. Y besar. B besar. B besar. Lepas tu Y besar. B B kecil. kecil. Okay, and then kita tengok yang kedua. Y kecil boleh pergi dengan apa? B besar. Saya nak Y dulu. Y kecil. B besar. Y kecil. B kecil. B kecil. Okay, betul. Dan untuk sini? Sama. Y besar. B besar. Sama. So, saya copy dan paste je lah sebab sama kan? Okay, so sama. Kat sini sama. Tapi, jenuh lah kalau saya nak crosskan satu-satu, betul tak? Betul? So, untuk ni kita ada cara iaitu kita boleh guna Punnett square. So, Punnett square tu adalah table. Okay, so table. Okay, sekejap. So, kita boleh guna table. Sekejap. Okay, so table ni untuk Punnett square kita tengok. Okay, so dia letak semua gamet satu line. Nampak tak kat atas satu line. Okay, lepas tu dekat sini satu lagi line. Okay, dan kita ada berapa? 4. Untuk setiap tu kita ada 4, betul? So next kita just letak
Okay, kita just letak benda ni. Dia Y besar, B besar, Y besar, B kecil, Y kecil, B besar, Y kecil, B kecil. Dan kita repeat je lah sebab sebelah sana pun sama, betul tak? So ini cara paling mudah untuk awak buat walaupun awak kena cross juga dua-dua. So bila saya nak letakkan dalam ni, dia akan jadi apa yang first kali ni? Y besar, Y Y besar, Y besar, B besar, B besar. B besar. B besar. B besar, B kecil. Dan benda tu akan continuously lah sampai habis. So ini contoh produk dia yang belah kanan ni, nampak tak? Nampak awak akan dapat macam tu. So ingat, bila keluarkan alel, yes, kita akan gabung dua huruf beza. Tapi bila susun dalam bentuk genotype, kita akan susun huruf yang sama sebab dia cakap pasal genotype benda yang sama. Okay, untuk ini phenotypic ratio mestilah 9331 phenotypic. Genotypic ratio dia punyalah panjang. Okay, genotypic ratio dia sangatlah panjang. Okay, so genotypic ratio dia senang sebenarnya. 1, 2, 4, lepas tu repeat balik ke belakang. 2, 1, 1. Cara senang nak ingat. Faham tak? Nampak dia punya flow? Nampak? 1, 1, 2, 2. Tengah-tengah ada 4, 2, 2, 1, 1 dia balik. Macam tu je sebenarnya. Okay, jelas. Itu kalau kita buat self cross tadi. Betul. Tapi kalau kita buat test cross kat sini, what happen? Test cross kita crosskan dengan apa? Test. Resesif. Yang lain. Homozygous recessive tak? Betul. So homozygous recessive. Betul. Apa dia? Tahan ni. Y Y kecil. Y kecil, Y kecil, B kecil, B kecil. Apa karakteristik phenotype dia? Apa dia tadi? Apa warna apa? Yellow. Red dengan Red dengan green. green. Red mata red, rambut green. Hujung benar kan? Apalah. Okay. So lepas tu kita tengok G dia, gametes dia. Yang ni dia akan keluarkan gametes yang sama macam tadi lah basically, betul? Betul. Okay, tapi untuk yang ni, apakah gametes yang dia akan keluarkan? All Y kecil, B kecil. All Y kecil. Kita akan bulatkan. Lepas tu kita crosskan sahaja. Setiap satu. So akan jadi yang pertama, Y besar. Y besar, Y kecil, B besar, B kecil. Yang kedua, Y besar, B kecil, Y kecil, B kecil, B kecil. Y kecil, B besar, B kecil. okay. So kat sini yang ini yellow. Betul? Betul. Lepas tu ni blue. Betul tak cakap ni? Yellow blue. Betul. Yang ni yellow. Yellow green. Yang ni Red blue. Red blue. blue. Yang ni Red green. red green. Okay, red green. Okay, so kita dapat macam semua lain, betul tak? Ada tak yang adik-adik dia sama? Tak ada. Tak ada. So ratio dia adalah 1:1, ratio 1:1. Genotype pun beza-beza. Phenotype pun semua beza-beza. So dia macam 1:1. Okay, jelas. Jelas. So tengok-tengok balik. Besok kita buat latihan. Okay, sebelum masuk division. Okay, boleh? Ayah, ada tak yang tak tahu apa-apa lagi pasal practical test? Yang tak datang semalam tapi tak bagi tahu saya. Ada? Tak ada Saya assume semua tahu Yang inform saya dan bagi reason kat saya. So cara awak bila tak datang kelas tu kenalah inform kan. Inform, bagi tahu kenapa tak datang. Padahal saya cakap untuk wajib dan tanya saya apa yang perlu awak buat. Tak kisahlah dengan saya ke, dengan mana-mana cikgu ke, macam itulah cara dia, betul? So saya akan bagi awak link recording semalam. Okay. Yang tak hadir dan tak bagi tahu saya, setakat ni saya tak tahulah ada lagi ke tak ada. Saya tak check lagi akan semalam. Okay? Okay, ada soalan? Apa soalan? Madam, Yes. dekat dihybrid self-cross tu ditulis phenotypic ratio for monohybrid self-cross. So betul ke salah sebenarnya? Mana? Yang mana?
Ada kat jadual tu. Mana? Bawah? Ah, Atas? atas. Ni? Atas. Tak, dia tulis monohybrid. Oh, dihybrid. Oh dua-dua dia buat monohybrid. Dihybrid lah. Salah. Okay, thank you. Ada apa soalan? Keyword. Keyword hari ni? Keyword hari ni adalah benda locus. Okay. Okey, madam. Okay, itu saja untuk hari ni. Thank you. Thank you, you, madam. madam. Thank you, madam.